Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah semua sahabat-sahabat akmal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini alhamdulillah saya berada di Terengganu. Alhamdulillah boleh rentas negeri. Sebab apa? Sebab ada surat polis, kita ada meeting dan brainstorming akmal. Alhamdulillah. Dan berpeluang juga hari ini kita ziarah bangunan kita. Bangunan anda semua, bangunan pakcik, maklum, mangah, abang semua, kakak semua. Ini bangunan anda semua. Bukan bangunan akmal, bukan bangunan saya, bangunan anda semua insya-Allah. Jemput tuan-tuan, kita ziarah sikit bangunan kita semua ni. Mari. Nampak? Sekarang baru selesai konkrit tingkat yang kedua. Kita akan naik ke konkrit tingkat yang ketiga. Dalam proses untuk naik konkrit tingkat yang ketiga, sekarang ni tukang-tukang sedang pasang kayu untuk buat lapis papan dia. Dalam masa terdekat insya-Allah minggu depan kita akan start naik konkrit tingkat yang ketiga. Jom kita tengok rumah syurga kita ni. Jom dekat sikit. Mungkin ada yang first time tengok, ini bangunan tahfiz. Bangunan tahfiz Akademi Al-Quran Amalillah di Terengganu. Sedang dibuat. Nampak tak? Bangunan kat dunia. Tapi ianya adalah bangunan untuk kita sampai ke akhirat, insya-Allah. Allahu akbar. Ni. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian. Saya bila datang ni tengok rasa macam percaya tak percaya, sangka tak sangka je. Hasil sumbangan tuan-tuan semua sebelum ni dah rasa dah berapa ratus ribu, dekat hampir 500,000 sumbangan daripada tuan-tuan puan-puan semua. Nampak tak hasilnya? Subhanallah. Saya dah boleh bayang dah budak-budak mengaji, solat, mengaji, baca Quran, tasmih, mujahadah hafal Quran sepanjang masa pengajaran kelas tajwid. Dan sepanjang masa pelajar-pelajar tu belajar, walaupun satu huruf ayat Quran, satu huruf yang pahalanya 10 pahala kebajikan tu, setiap kali dilafazkan huruf-huruf Al-Quran, setiap kali pelajar-pelajar dia belajar, setiap kali itulah pahalanya berlari-lari cepat sampai kepada penyumbang. Penyumbang mungkin tengah makan nasi, makan roti canai, duduk lepak kedai mamak, duduk bersama isteri, melancong, kerja, naik, buat paperwork, macam-macam kita tengah buat. Mungkin di kebun, macam-macam kita tengah buat. Pahala tak berhenti-henti masuk dalam akaun akhirat, bank akhirat kita tak berhenti-henti. Malaikat raktib ni tak berhenti-henti, accountant sebelah kanan kan, tak henti-henti tulis pahala sedekah ni tuan-tuan. Allah, antara pahala yang ajaib pahalanya. Dia beranak. Kalau zaman sekarang orang main buat saham, orang berniaga emas, buat simpanan emas. Sekarang ni baru ni saya pergi ke PKNS. Tengok orang beli emas kat kedai emas. Allah, beratur orang sampai rela berdiri, tengah panas berdiri. Kalau setengah kedai emas tu beratur nak beli emas buat simpanan untuk kita kat dunia lah. Kalau kita meninggal dunia, ada simpanan untuk anak isteri, simpanan untuk masa depan. Untuk akhirat kita tak beli emas tuan-tuan. Untuk akhirat inilah dia simpanannya. Tengok orang beli emas kat kedai emas. Ya Allah. Jadi inilah dia simpanannya.
Alhamdulillah ramai juga yang berebut. Ramai juga yang berebut. Yang masuk dalam akaun Akmal setiap minggu dia masuk. Setiap kali Jumaat. Ni tengah proses membuka papan-papan tu. Konkrit dah kering semua dah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kan kalau tuan-tuan duduk kat sini tu aku rasalah perasaan tu. Boleh membayangkan nanti anak-anak akan belajar di sini. Dalam kelas pengajian. Kipas-kipas berpusing, aircon berpusing. Di kelas-kelas pengajian sepanjang masa belajar Quran. Kita mati, once kita dah mati, terputus nafas tu, masa itulah kita kutip keuntungan besar kita di alam barzakh. Masuk dah. Keluar ni je. Masuk. So, atas. Jom. Antara yang pahala besar juga. Antara yang dapat pahala besar ni. Pakcik-pakcik ni. Pakcik-pakcik ni yang saya difahamkan. Pakcik-pakcik ni juga. Dia orang kerja memang ambil upah buat bangunan ni. Dia orang ni pun selalu menyumbang untuk Akmal. Dia orang dapat gaji, dapat upah buat bangunan. Dia orang juga turut sama bagi duit untuk buat bangunan. Maknanya dia sebenarnya dah ada saham. Memanglah kerja upah, tapi saham membina sebuah pusat tahfiz, sebuah sekolah, pusat pengajian, tempat hafal Quran. Pahalanya besar. Oleh kerana sebab dia bangunan ni ada, tapi dalam masa yang sama dia tak cukup dengan pahala buat bangunan sekolah tahfiz. Dia menyumbang pula duit dia untuk sekolah tahfiz. Ajaib. Kan? Sebab tu orang kaya ni tuan-tuan, tengok pada gaya pakcik-pakcik ni mesti ada orang kata tak kaya, ada orang kata tak kaya sebab kerja kontrak. Tapi Nabi SAW sebut hakikat kekayaan laisal ghina an kathratil mal, kan? Nabi sebut bukanlah kekayaan sebab hartanya banyak. Kaya bukan sebab harta banyak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi orang yang kaya ni kata Nabi ialah orang yang kaya jiwanya. Jiwa tu kaya. Bayangkan pakcik-pakcik ni dapat upah buat bangunan ni, dia bagi balik pula upah tu sebahagiannya untuk bina bangunan ni. Memang kaya. Jutawan. Kita agak-agak kita yang sedang tengok ni tuan-tuan, agak-agak kita kaya ke tak kaya, kan? Mungkin kita kaya reta, tapi jiwa kita kaya tak? Jiwa kita tu kaya ke tak? Kan? Jadi kita muhasabah lah. Saya bercakap ni tuan-tuan dengar, muhasabah, kan? Kalau kita nak betul-betul kaya, salurkan harta yang kita ada tu untuk akhirat kita. Akaun simpanan masa depan di alam barzakh. Mungkin kita kaya kat dunia, kita kaya. Akaun kita puluh-puluh ribu. Saya tak ada kaya sangat, tapi adalah dapat air sinar baru ni dapat dah juga 10,000. Contohlah, kan? Kita tak kaya sangat, tapi dapat duit kita rasa macam berharta dah sikit. Tapi hakikat kekayaan bukan itu. Sebab hakikat kekayaan siapa yang akaun simpanan akhirat dia tu banyak. Banyak. Sekarang ni kalaulah ada bank akhirat to you tu, kan? Bank akhirat to you. Kalau kita boleh check akaun kita dalam bank akhirat to you tu, check secara online berapa jumlah simpanan kita untuk akhirat, agak-agak kita rasa puas hati tak? Agak-agak rasa tak? Bersedia tak nak jumpa Allah dalam keadaan duit dalam akaun tu yang sebanyak itu? Akaun akhirat. Sama-sama kita muhasabah, insya-Allah. Mari dah cakap ni. Kan, jom jalan atas. Tengok tingkat 2. Minggu lepas kita ada buat pengumuman nak cari 30,000 untuk konkrit tingkat atas. Alhamdulillah. Ramai juga insan-insan pemurah, penyayang, pendermawan yang ada yang bagi 15,000 seketul, ada yang bagi 5,000, ada yang bagi 6,000, ada yang bagi RM50, ada yang bagi 20 sen, ada yang bagi RM2. Tiap-tiap hari dia masuk RM2. Itu kemampuan dia. Subhanallah.
Besar pahala bukan pada nilaian banyak mana kita bagi. Besar pahala ialah pada mujahadah kita bagi infak. Mujahadah kita bagi infak tu dah besar pahala. Allah tak tengok pada banyak mana kita bagi. Allah tengok pada banyak mana kita mujahadah. Susahnya bagi. Kalau orang dalam bank ada puluh-puluh juta, ratus-ratus juta, setakat dibagi 1,000, celah gigi je. Tak mujahadah sangat. Tapi kalau orang duit simpanan dia dalam bank dah tak ada. Dalam wallet cuma ada RM5. Dia bagi RM2.5. Separuh harta dia. Itu kita panggil mujahadah. Jadi beza antara RM2.5 dengan 1 juta. Beza antara banyak mana mujahadah kita. So, infak ni, sedekah ni, dia tak ada alasan duit banyak, duit sikit. Dia tak ada alasan duit banyak. Saya tak ada duit saya sikit je. Dalam bab infak, sedekah, Allah Maha Adil. Dia tak ada alasan duit sikit, duit banyak. Kalau bagi duit sikit, bagi sebanyak mana yang kita rasa susah. Jihad, mujahadah, itu besar di sisi Allah. Tapi kalau duit tu banyak duit, ratus-ratus juta, dua ada company besar-besar, perkapalan, bagai semua kan, duit banyak, bagi infak RM10, dapat pahala. Jangan kata tak dapat pahala. Pahala di sisi Allah 700 kali ganda, dilipat gandakan. Tapi mungkin pahala mujahadah ataupun jihad nak infak tu belum betul-betul sampai. Bayang kalau duit ada 1 juta, bagi RM10. Okey, besar pahala. Tapi nak kata pahala sebesar orang yang bagi RM2.5 dengan duit dia ada RM5, besar yang tu lagi lah sebab mujahadah tu. Jom naik atas. Dari sana naik atas, di bawah tu. Ni berapa kaki? Ni 10 kaki tadi? 10 kaki ke 10 kaki? 12. 12 kaki? 12. Alhamdulillah. Ni dia awal kita lepas solat. Berjabat dulu insya-Allah. Oi, kita dengar kaki ni. Kita pasal tangga ni. Kita sekarang ni dalam naik tangga kan. Bila naik tangga ni, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang darajat. Darajat ni kalau orang ni pun darajat kan, darajat tangga. Dalam Quran bila Allah sebut tentang darajat, Allah akan kaitkan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu di kalangan kamu dengan beberapa darjat. Maknanya darjat manusia ni darjat ni kan, tangga-tangga, tingkatan darjat manusia ni bergantung pada iman dan juga ilmu. So apa yang kita buat sekarang di Akmal ni, kita nak latih ataupun nak lahirkan pelajar-pelajar yang menghafal sumber ilmu. Jawab salam tu. Orang yang ada yang ni apa? Ucap salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sahabat kita Zaim Nur Fajar. Oi, ramai yang bagi salam Alhamdulillah yang bersama-sama kita dalam live kita pada pagi ni, tengah hari ni. Waalaikumsalam. Jom kita naik atas. Sila. Buat macam rumah sendiri, memang rumah anda pun. Kita soal tangga tadi. Tangga orang yang menuntut ilmu ni, tangga ni, kita pasal tangga. Walaupun Nabi kat Allah sebut orang beriman dengan berilmu ni, di tangga dia lebihnya beberapa darjat. Darjat bukan macam tangga tadi, darjat 1, 2, 3 tak. Orang berilmu ni, Ibnu Katsir kata apa? Antara satu darjat dengan darjat yang lain, satu tangga dengan tangga yang lain, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, darjat tu ialah bandingannya sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun kot. Dia punya jaraknya. Bayangkanlah saya lah dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Berapa ratus tahun punya darjat Allah. Sebab ilmu kan? Satu dah sebut. Alhamdulillah.
Ni bagi boleh bagi peristihan sikit. Boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Ni best. Fadil Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, mantan naib ketua Kesatuan Ulama Islam Sedunia dan juga menteri ataupun duta khas ke Timur Tengah. Taraf menteri kita ni insya-Allah pada 3 hari bulan 4 sudah berbesar hati sudi menerima jemputan kita untuk menjadi pemberi anugerah hafiz dan hafizah kepada pelajar kita dalam majlis haflah takrimi ataupun convocation akmal 3 April. Siapa yang bagi sijil? Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Allah. Berapa orang pelajar yang dah hafiz? Setakat hari ini alhamdulillah yang akan datang menerima combo nanti yang akan menerima sijil penganugerahan ialah sebanyak 105 orang. 105 orang hafiz dan juga hafizah. 105 orang. Tahun pertama kita buat convocation hanya 20 orang saja. Tahun ni, tahun lepas tak dapat buat sebab Covid. Tahun ni insya-Allah kita buat doakan mudah-mudahan dapat. Insya-Allah 105 orang. Daripada dulu 20 orang. Alhamdulillah. Ini berkat sumbangan tuan-tuan semua, bukan orang lain. Berkat ikhlasnya. Sumbangan tuan-tuan semua 105 orang sudah berjaya khatam hafazan 30 juzuk Al-Quran berserta dengan ulangannya. Inilah berkat yang tuan-tuan, inilah berkat ni, berkat benda ni, berkat yang tuan-tuan bagi ni, inilah berkatnya. Pelajar-pelajar kita dapat khatam dia berjuzuk Al-Quran. Dan sepanjang masa dia menghafal dan baca Quran, sepanjang hidup dia, hasil daripada sumbangan tuan-tuan yang bagi dia dapat belajar dengan baik selama ni, non-stop. Selagi mana dia baca Quran, 105 orang kemudian bertambah lagi insya-Allah. Tuan-tuan dapat pahala tak henti-henti. Buat di mana? Mana? Konvo. InsyaAllah convocation kita akan buat di Dewan Chancellor. Dewan Chancellor di Tati. Di Tati, Kemaman insyaAllah. Kehadiran mungkin dalam 1,500. University College Tati. Kehadiran mungkin dalam 1,500 orang. Kita akan buat dengan SOP yang khas yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Walaupun asalnya kita nak buat di TTI, Taman Tamanul Islam, Dewan Convention Taman Tamanul Islam. Tapi oleh kerana kita pelajar kita penerima anugerah pun dah 100 lebih, campur pelajar-pelajar kita, campur parent, campur staff, macam-macam, lebih 1,000 orang, hampir 1,500 orang. Dengan penjarakan lagi, jadi kita SOP lagi, jadi kita terpaksa buat di Dewan Chancellor, College University Tati, insyaAllah. Jadi jemputlah tuan-tuan yang berkaitan untuk sama-sama dalam program nanti. Tapi kita rasa seronok lah kan, pelajar-pelajar tu hafiz Quran dengan barakah sumbangan infak daripada tuan-tuan semua. Allah. Terima kasih tuan-tuan, jiwa memang kaya tuan-tuan semua, subhanallah. Jadi insyaAllah dalam kita akan naik satu lagi tingkat. Jom kita sembang dengan pengurusi kita. Okey, insyaAllah minggu depan kita akan mula konkrit tingkat 3. Konkrit tingkat 3. Sekarang dalam proses untuk buat dia punya apa panggil apa? Framework dia. Formwork. Alhamdulillah, lepas ni kita akan pasal letak dia punya papan semua. Minggu depan kita akan mula untuk konkrit tingkat yang ketiga. Tuan-tuan, konkrit tingkat yang kedua ni alhamdulillah, tahniahlah kepada mereka yang terpilih oleh Allah. Bukan akmal pilih. Bukan tuan-tuan pilih diri sendiri, tapi tuan-tuan terpilih oleh Allah untuk telah melabur dalam ni konkrit ni. Sepanjang masa anak-anak tu mengaji Al-Quran sampai bila-bila, pahala non-stop. Ni tuan-tuan punya pelaburan dah ada dalam simen-simen ni, dah ada dalam tiang-tiang ni. So insya-Allah, kalau sesiapa yang belum lagi ataupun nak tambah melabur untuk bank akhirat ni kan, penambah bank akhirat M2U ni, kita ada lagi konkrit tingkat yang ketiga. Berapa Wan? Yang 30,000.
tingkat ni. Ha. Tingkat konkrit saja dalam 35 ribu. Satu tingkat saja konkrit dalam RM35,000 sahaja. Tak masuk ni, tak masuk besi, tak masuk besi ni. Tak masuk besi lagi, tak masuk simen lagi, tak Masuk semua berapa? semua apa? Dalam semua. Dia besi satu tingkat ni dalam 20 dalam kita tengok untuk yang tingkat ni sekarang ni harga besi saja dalam 41,100. Harga besi saja. Besi saja 41,100. Jadi sekarang ni untuk yang naik atas ni kita nak kena konkrit lantai dulu. Total konkrit lantai ni kalau lebih pada yang lantai kedua ni sekitar dalam 30,000. Campur dengan tambang-tambang apa semua sekali kering, tambang talian kering semua satu 30,000. Campur besi. Tu tak masuk upah tu barang je. Campur upah, campur besi. Itu tak macam lagi. 50 je. Maknanya untuk komplit Ini untuk kita panggil structure. Itu structure. Yang lain-lain tu nanti kita buat lebih. untuk structure saja, tingkat 3 structure dia kita perlu dalam 50,000 semua sekali. Campur konkrit, campur upah, campur simen, campur paling crane, campur macam-macam semua sekali, campur semua sekali. Skeleton saja, apa nama dia punya structure dia saja dalam RM50,000. Subhanallah. Contohlah kalau tuan-tuan ada adik-beradik, kawan-kawan yang ada harta sikit nak pakat-pakat satu family, floor ni tingkat 3 Akmal ni adalah floor keluarga Abdul Majid. Contoh satu keluarga nama Abdul Majid. Mungkin adik-beradik kaya sikit. Seorang 10,000, seorang 5,000. Pakat lagi dengan beberapa keluarga yang lain. Satu family ambil satu floor. Contoh. Ataupun kalau tuan-tuan ada nak bagi satu tiang. Tiang ni saya punya. Saya nak sponsor tiang ni. Besi semua sih, tiang ni saya punya. Kontak tuan-tuan, kita akan bagi harga tiang tu. Ataupun satu kelas, bahagian kelas, bahagian belah kanan ni semua konkrit ni saya punya contohnya. Saya punya tanggung semua satu konkrit ni. Jadi kalau tuan-tuan nak bahagian satu lot lah, macam lot lah kan. Satu lot ni contoh, ataupun separuh lot ni, bagi tahu ini saya punya. Saya dah pakat dengan adik-beradik, saya nak infak yang ni. Dia boleh masuk. Tuan-tuan boleh pilih kaedah tu pelbagai yang tuan-tuan boleh pilih, dan insya-Allah kita akan sama-sama usahakan insya-Allah. Kalau yang tonton ni mungkin tak ada duit. Kan? Mungkin tak ada duit tapi kenal orang yang ada duit. Ke abang dia, ke adik-beradik dia, ke pak saudara dia, ke kenal kawan-kawan yang ada harta. Kalau nak dapat pahala yang sama, mungkin kita tak ada duit sekarang ni, nak bagi sangat tapi tak ada duit sekarang. Kalau tak ada, boleh kongsikan video ni ataupun maklumat ini kepada mereka. Dan kalau mereka infak, kalau mereka menderma dengan jumlah yang kita bagi tahu, pahala yang dia dapat, tuan-tuan pun dapat pahala yang sama. Nabi SAW sebut, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjuk kepada kebaikan, sesungguhnya dia telah dapat pahala kebaikan yang sama. Wow, ini kata ajaib di pahala sedekah ni. Kita tak ada duit, tapi kita kena kenal orang-orang yang ada duit, ataupun kita share dalam Facebook kita, dalam WhatsApp kita, dalam Telegram kita, kita share. Mungkin kita share secara umum tu ada seorang dua yang menyumbang. Sebanyak mana pun yang dia sumbang, pahala yang dia dapat, tuan-tuan pun dapat pahala yang sama. Kan, sebab tuan-tuan yang share. Siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia dapat pahala kebaikan yang sama. Ini ajaib ni sedekah ni. Ini ajaib. Maknanya tak ada alasan untuk kita tak bersedekah. Tak ada alasan untuk kita tak dapat pahala sedekah. Tinggal nak tak nak je. Nak buat tak nak buat, nak cari tak nak cari. Kita jadi introducer. Istilah kan. Kita jadi orang yang mengenalkan tentang kebaikan ni, kita dapat pahala yang sama. Esok-esok kalau kita dah ada duit, kita introducer, kita juga melabur untuk sahabat akhirat. Apa sah pahala. Subhanallah. Ini Tolong like, tolong share. jadi kalau boleh sekarang yang menonton sekarang boleh like. Sekarang ni ada 10 orang mata. Boleh like, tuan-tuan boleh like, boleh share kan. Kalau 10 orang yang menonton sekarang ni, 10 orang ni, daripada 10 orang ni dia dapat penyumbang 20 ataupun 30 orang. Bayangkanlah, 30 orang tu dia beranak-beranak, 30 orang dapat pahala kepada 10 orang yang menonton. Subhanallah.
Berapa keluasan ni? Ha? Keluasan. Luasan dia sebenarnya tadi bos saya dah lupa lah. Apa? Berapa luasannya? Luasan. Keluasan semua floor ni 20,500. Ha? 25. 25,550 kaki persegi. Ha, tu dia. Satu floor 6,000 kaki persegi lebih. Kalau semua sekali berapa tadi? 25,500. 25,550 kaki persegi. Allahu akbar. Jadi subhanallah. Subhanallah. Inilah dia barakah infak ataupun inilah yang Nabi SAW sebut orang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijaksana. Orang Melayu kita pun terjemah bijaksana, bijak sampai ke sana. Sampai ke akhirat. Bukan hanya bijak sini dunia je. Nabi sebut orang bijaksana ni, yang bijak sampai ke akhirat ni, memang bijak, brilian betul otak dia untuk akhirat. Orang yang menundukkan hawa nafsu dia dan dia beramal untuk hari lepas dia mati. Apa yang dia buat, benda tu adalah saham dia untuk hari lepas mati. Tu cerdik. Sebab lepas mati tak ada mati dah. Kan? Kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar, di alam barzakh. Masa tu kita tak mati dah. Kita mati hanya sekali je. Tak mati dah. Kan? So dia beramal untuk hari lepas dia mati. Al-ajiz kata Nabi, orang tak cerdik, orang lemah ni, man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Orang tak cerdik ialah orang-orang yang hidup dia ikut hawa nafsu. Duit ada, bukan tak ada duit, ada duit. Sikit banyak pun ada duit. Tapi nafsu dia nak beli rem kereta, nak tambah bini, nak makan sedap. Tak salah selagi halal, tak salah selagi halal. Yang salahnya kalau haram. Cuma dia berat nak infak, berat nak bersedekah, berat nak menderma, berat ikut hawa nafsu dia. Tiba-tiba wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang banyak. Berangan. Berangan ya Rabbi kan. Aku masa tu minggu lepas masa sebelum PKP aku ada pergi masjid, aku letak RM1 dalam tabung masjid. Syurga insya-Allah. Bukan tak boleh, tapi beranganlah sikit kan. Lebih-lebih lagi orang yang tak bersedekah. Tak bersedekah, tak infak, kedekut tak dong masin. Tiba-tiba insya-Allah syurga. Dosa ada sikit-sikit tapi insya-Allah syurga. Positif sangat dalam keadaan amalan tak buat. Ni problem. Ini orang tak cerdik kata Nabi. Kita ni cerdik ke tak cerdik? Bijaksana ke bijak sini? Kita nak dua-dua. Bijak sini pun dia, bijak sana pun dia. Tu dia. Lanung-lanungkan dah selamat beramal. Tu dia. Saya Kita visi-visi. Ha? Visi-misi sikit. Jadi ada mungkin ada yang tanya, ni nak buat bangunan akmal ni buat apa? Nak buat apa bangunan tahfiz ni? Tahfiz macam mana? Lambat tahfiz ni. Ranu banyak, Selangor banyak. Banyak sangat dah bangunan tahfiz ni. Cuma nak maklum pada tuan-tuan, tahfiz akmal ni lain, unik. Beza dengan tahfiz-tahfiz yang lain. Sebab yang pertamanya, kita punya misi kita ialah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang khatam 30 juzuk Al-Quran dalam masa 365 hari. Setahun saja. Itu kelainan kita dengan tahfiz-tahfiz yang lain. Ada mungkin di sana ada yang tahfiz fast track, mungkin 3 bulan ada yang sebulan adalah pelbagai. Cuma untuk akmal ni kita fokus setahun. Tahfiz akmal hanya fokus setahun saja. So bangunan ni pelajar akan keluar masuk banyak generasi sebab setiap tahun akan bertukar-tukar. Mungkin akan yang lebih sikit tambah syahadah dan sebagainya. Satu. Yang keduanya insya-Allah kita ni bercita-cita, visi kita insya-Allah untuk menjadi leader, menjadi peneraju dalam Fast Track Tahfiz Academy, dan insya-Allah by the year 2025 menjelang tahun 2025 insya-Allah, amin. Menjelang tahun 2025 insya-Allah kita dah mampu melahirkan seramai 3,000 orang hafiz atau hafizah dalam masa setahun.
setahun 3,000, setahun 3,000, setahun 3,000, setahun 3,000. Ada orang kata lah, tak logik lah. Kita dah buat kita punya perkiraan. Logik, tak susah. 1 juta pun boleh buat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita fokus tahun 2025 kita bagi 3,000 dulu insya-Allah. 3,000 orang setahun. Bayangkanlah kalau 3,000 orang setahun hafiz dan hafizah dilahirkan, agak-agak dalam masa 10 tahun, 20 tahun, landscape akhlak anak-anak muda akan datang dengan zaman TikToknya, zaman multimedianya, zaman Facebook, entah apa benda yang akan datang, apps macam-macam tu, insya-Allah mereka semua ni hafiz-hafizah menggunakan teknologi zaman yang hebat pada zaman itu dengan panduan Al-Quran. Tapi ini semua insya-Allah dengan dapat direalisasikan dengan bantuan tuan-tuan semua insya-Allah. Kita melabur, mungkin hari yang kita sebut tadi mungkin kita dah tak ada dah. Zaman 2025 kita pun tak tahu umur kita panjang mana. Tapi kita melabur sekarang. Esok-esok 3,000 setahun, 3,000 orang habis tahun tu, kita di alam barzakh tak henti-henti pahala. Nak ke tak nak je. Kan, kalau kita tak menyumbang, ada orang lain yang akan menyumbang. Sebab kerja agama ni Allah pasti akan bantu. Saya yakin macam tu je lah, kita yakin macam tu. Kalau kerja agama, tahfiz ke buat kerja agama, Allah akan bantu melalui hamba-hambanya yang saleh, yang dermawan. Kalau saya tak buat, kalau tuan-tuan tak buat, tak bersama dalam kerja ni, orang lain akan buat. Orang lain buat. Allah akan hantar orang lain. Cuma kita ni nak ke tak bersama dalam program ni, projek ini. Kan? Tuan-tuan semua, kita semua, saya ni terpilih ke tak oleh Allah untuk buat buat kerja ni. Kalau kita tak buat, mana kita tak terpilih lah, rugilah kita. Kan? So kita, bukan kita yang pilih diri kita, tapi Allah yang pilih diri kita untuk bersama-sama dalam kerja ni. Kan? Di kita lah yang meletakkan diri kita kat mana kita nanti. Kita tak tahu mati bila, kita tak tahu syurga neraka, na'udzubillah min zalik, neraka tu. Tapi kita, Allah bagi peluang untuk kita merancang, buat strategi, melabur untuk kebahagiaan masa depan kita di alam barzakh dan juga di hari akhirat. Tapak ni kat mana? Oh, tapak ni di Kampung Terbakang, Bukit Payung, Marang, Terengganu. Ini kawasan Marang. Tapak dia, ini HQ kita kat sini. Kita ada lagi di Batu Pahat, kita ada di Shah Alam, kita ada Bukit Beruntung, kita juga ada di Cyberjaya. Dalam masa terdekat insya-Allah awal tahun depan kita akan buka juga di Kampung Bukit Canggang di Banting, di jalan Nepok tu di Banting, insya-Allah pada tahun depan. Jadi kita banyak lagi projek-projek tempat lain. Di Shah Alam pun tengah buat bangunan khas untuk pelajar-pelajar Akmal Syabab. Itu pun perlu 30,000 juga lebih kurang. Tapi apa, kita fokus kat sini dulu. InsyaAllah, jadi tuan-tuan sekalian, inilah peluang kita. Saya cakap panjang-panjang ni pun nak cerita, inilah peluang kita. Kalau untuk bisnes kita boleh rebut macam-macam, kita boleh masuk kelas macam-macam, kita boleh melabur puluh-puluh ribu. Untuk akhirat kita, jangan kita tinggalkan. Dan pastikan letakkan untuk akhirat lebih dahulu untuk diutamakan. Dalam masa yang sama kita tak tinggalkan untuk keuntungan dunia kita. Okey, boleh? Jadi insyaAllah tuan-tuan sekalian, sama-sama lah kita ambil bahagian. Ini tingkat gigi ni. Sekarang ni kosong lagi. Mungkin bulan depan saya balik lagi, dah penuh dah atas ni. Dah penuh dah. Kan? Yang dah penuh atas ni, kita bersama tak dalam penuh atas ni? Yang bawah dah ada orang dah. Yang atas ni, belum ada orang lagi. Kita bersama tak dalam yang belum ada orang lagi ni? Entah tak nak naik 3, 4, kita dah mati. Kita bukan minta. Tapi peluang bukan selalu datang. InsyaAllah semua tingkat kita ada. Itu lagi best. Semua tingkat ada tapak kita. Itu best lah kan. Macam orang beli tanah lah. Pergi kampung tu ada tanah dia. Pergi tempat perniagaan dia ada kedai dia. Pergi situ ada kedai dia. Pergi mana-mana ada kedai dia. Kaya je orang ni. Semua kedai dia. Itu dunia. Kan? Untuk akhirat agak-agak. Dekat floor ni ada kedai dia. Tapak dia. Dekat floor ni ada tapak. Dekat floor ada tapak. Dekat tahfiz sana ada tapak dia. Kan masjid sana ada tapak dia. Wow, dia punya infak tu memang betul-betul kaya lah. Memang betul-betul kaya. Subhanallah. Di sisi Allah. Yang penting ikhlaskan diri buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Allah dah janji dah, apa yang kamu belanjakan untuk siapa? Untuk sekolah tahfiz ke? Belanja untuk akmal ke? Belanja untuk kaya ke? Tak. Allah kata apa yang kamu belanjakan, keluarkan untuk diri kamu. Pelik kan? Sepatutnya belanja untuk orang. Tak. Hakikat Allah cerita dalam ayat ni, apa yang kamu belanjakan
untuk diri kamu, dia konar balik. Dia datang balik duit tu, kan? Akhirat datang balik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, segala kebaikan yang kita buat ni tajiduhu indallah. Allah dah janji dah kamu akan dapat ganjarannya di sisi Allah nanti. Wow, satu pahala jadi 700. 700 tu yang diberitahu. Kan? RM1 jadi RM700. Itu yang diberitahu, itu yang confirm dapat. Tapi Allah tutup ayat tu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menambah pada siapa saja, melipat gandakan pada siapa saja yang dia nak bagi. 700 tu yang on paper. Kan? Yang Allah nak bagi, kalau Allah nak bagi 7,000, 70,000, 700,000 lipat ganda, itu dengan kuasa kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kaya, dia boleh bagi pada banyak mana dia nak bagi. So doalah, mudah-mudahan kita infak 700 kali ganda kita dapat, dan Allah tambah lagi. Bukan hanya tambah untuk akhirat, tapi tambah kebahagiaan di dunia. Dunia ni dapat barakah, anak jadi soleh, anak jadi solehah, isteri yang solehah, suami yang tak panas baran, harta yang berkat, rumah yang tak masuk perompak, rumah yang aman damai, tak bergaduh adik-beradik, rezeki cukup, macam-macam. Itulah dia barakah daripada infak. Berapa ramai orang kaya-kaya tapi hati susah. Berapa ramai orang kaya jutawan-jutawan bunuh diri. Kan? Asyik kena kejar dengan alung lah, kena kejar dengan kawan lah, kena tipu sana, tipu sini. Berapa ramai? Mungkin ada masalah pada harta dia. So dengan infak je lah kita bersih dengan harta kita. Jadi untung, dunia untung, akhirat untung. Jadi tinggal lagi nak ke tak nak je. Nak tak nak. Dua pilihan. Wahadainahun najdain, kan. Kami bagi pada mereka ni dua jalan. Kita nak pilih jalan yang mana. So you choose. Kita pilih lah. Kita pilih apa jalan yang kita nak minta. Okay, jadi insya-Allah ni saya tolong sentuhkan bangunan ni untuk tuan-tuan. Saya tolong sentuhkan. Mudah-mudahan ini akan dilaksanakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah berkira, tuan-tuan. Allah sangat berkira. Kebaikan yang Allah bagi kita buat ni sangat berkira. Kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat pahala kebaikan walau sebesar atom, sebesar zarah tu, kecil je, Allah akan kira. Berkira. Masuk akaun. Sangat transparent akaun Allah Taala ni. Langsung tak tertinggal walau sebesar atom. Allah bagilah tuan-tuan, apa yang kita nak bagi RM1 ke 50 sen ke sekadar kemampuan kita. Saya alu-alukanlah insya-Allah. Benda ni peluang tak banyak sekali datang. Bila datang kita just grab it. Jangan kita lepaskan peluang itu insya-Allah. Kalau nak tengok tempat ni datang. Boleh datang sini habis PKP nanti, kalau yang Terengganu boleh datang bila-bila masa, kontak je kita insya-Allah. Nak tengok, saya nak melabur untuk saham akhirat. So saya nak tengok bangunan dia sendiri. Datang tuan-tuan. Saya alu-alukan, ini bangunan saya, bangunan kita. Kan bangunan saya, bangunan kita semua insya-Allah. Alhamdulillah, jom kita turun bawah. Boleh? Boleh. Cakap tengah panas ni tak sedar. Dia adik. Saya abang. Ini abang lagi. Ya. Ini nombor 1. Saya ini nombor 2. Saya nombor 3. Saya Iman nombor 6. Kapten lain. Yang lain macam kumar. Lebih kurang sudah. Satu kilang. Iya. Tapi yang dia bukan macam satu kilang. Lain kilang. Ini kilang lain.
Macam lain kilang. Ini nombor siri lain. Ya. Kita sama nombor siri lain. Tuan-tuan sekalian, ini hari ini saya nak ajak tuan-tuan dah jumpa. Kita melancong sekejap. Walaupun PKP tak ada melancong, tapi kita melancong hari ni. Tengok bangunan kita ni. Mudah-mudahan insyaAllah dapat bagi semangat bagi kita untuk sama-sama menyumbang, melabur, tak rugi tuan-tuan. Langsung tak rugi, tak pernah rugi. Nabi kata apa? Mana qasamali min sadaqah. Harta tak akan pernah berkurang daripada sedekah. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang miskin sebab sedekah? Pernah tak kita jumpa orang jatuh bankrupt sebab apa? Kenapa Datuk kita bankrupt? Sebab dia kuat sedekah tu. Orang kedekut, orang simpan duit banyak-banyak, kan dapatkan harta dengan cara yang haram. Ramai kita jumpa tiba-tiba bankrupt, jatuh miskin, gagal dalam hidup macam-macam. Tapi orang yang kuat infak, orang kuat sedekah, kuat dermawan, saya mungkin tuan-tuan dengan benda yang sama, tak pernah jumpa orang jatuh miskin sebab sedekah. Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa sebab apa? Rezeki dermawan ni dijaga Allah. Rezeki orang yang infak harta ni dijaga Allah. Allah pegang rezeki dia, Allah bagi. Makin kaya, makin berkat hidup, makin baik anak-anak, makin soleh adalah dengan orang yang sedekah. Tapi miskin tak ada. Tak ada. Kalau tuan-tuan jumpa, mungkin pelik lah. Kan pelik. Mungkin ada masalah yang lain. Tapi kalau sebab sedekah miskin, sebab rezeki orang sedekah ni dijaga Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan keyakinan itu sama-samalah kita buat sesuatu sementara umur masih ada, nyawa masih ada, masih bernafas, buatlah sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah tak menyumbang untuk akmal pun tak apa. Nak menyumbang tempat lain tak ada masalah. Yang penting bersedekah, infak, tapi untuk di akmal saya alu-alukan, kami alu-alukan untuk sama-sama kita bersama dalam projek ini. InsyaAllah. Okay tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih semua yang sama-sama. Ni first time ni. Dekat IG pun first time. Oh ya ke? Kau pegang. Dekat IG kita first time live. Dekat Facebook pun kita hari ni kita ramai yang join ni. Ini kameraman ni sebenarnya. Ini kameraman ni sebenarnya. Satu dekat IG, satu lagi dekat Facebook. Suasana ni. Ni pokok durian Belanda tuan-tuan. Pokok durian Belanda. Nanti pelajar-pelajar Akmal bolehlah makan. Boleh makan durian Belanda untuk tambah vitamin. Ustaz Zaim. Terima kasih Ustaz Zaim. Betul tu, insyaAllah doakan supaya kami berjaya melahirkan 3,000 orang hufaz setiap tahun insyaAllah. Menjelang tahun 2025. Itu target kami insyaAllah. Jazakumullahu khairah. Macam mana nak stop? Tak tahu. Macam mana nak stop? Dah sudah. Tak ada butang finish ke? Finish ada. Tak ada butang finish ke? Tu dia. Love ada. Butang like ada butang. Jazakumullah khair. 25,500 kaki persegi, 4 tingkat bangunan. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Zaim daripada Kelantan. Puan Nik Fazimar, terima kasih. Cik Su, Suzana, Ustaz Rajai Awang, Puan Adina Kaha, Ustaz Taufik. Jazakallah khair Ustaz Taufik, insyaAllah. Tolong share insyaAllah masing-masing dapat manfaat. Jazakallah khair. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.